Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dapat hadir program kita pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, sebaik-baiknya kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, rabbal alamin. Okey, macam biasa bersama kita adalah Ustaz Yop ataupun lebih dikenali sebagai PU Yop, peserta pencetus ummah season 1. Betul tak Ustaz? Season 1. Okey. Untuk program kita ATA hari ini adalah siri yang ketiga. Dah 3 siri. Kita akan ada banyak lagi siri-siri lain program ATA ni. Sebab program ATA ni mendapat sambutan yang baguslah daripada ejen-ejen dan juga orang yang di luar sana. Okey. Sebelum tu Ustaz ada kata-kata haluan ke? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Terima kasih Saudara Amirul. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, para agents, stokis, warga Hemiko. Ini dunia Hemiko. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kerana kita dapat bersama pada program ATA. Anda tanya teman explain. InsyaAllah pada petang ini untuk siri ataupun episod yang ketiga. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Amirul tadi, yang mungkin hari ini ramai yang tak dapat nak join, disebabkan yalah bila dah ada kelonggaran ni, masing-masing pakat nak pergi bercuti dan masing-masing ada alasan lah, sibuk. Alasannya ialah sibuk. Namun begitu tak apalah, kita ada rekod, nanti boleh kita tengok balik lah ya. Okey, itulah muqaddimah daripada saya. InsyaAllah kita dah pun bersiap sedialah untuk menjawab soalan-soalan yang akan diajukan. Cumanya saya sekali lagi bagi tahu, tak semua soalan tu saya boleh jawab, dan tak semua soalan-soalan yang ditanyakan itu kalau saya jawab pun jawapan itu dah tentunya tepat. Tuan-tuan dan puan boleh lagi rujuk kepada ustaz ataupun asatizah, guru-guru yang lain untuk mendapatkan penjelasan yang lebih meyakinkan. Okey, itu dia. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, kita mulakan program kita. Okey, soalan yang pertama Ustaz. Soalan yang pertama, mengapa lelaki dibenarkan beristeri lebih daripada satu dalam Islam? Masya Allah. Ya, ini soalan pertama ni pun dah kontroversi dah. Okey, ini sebenarnya kalau nak jawab ni memang panjang lah. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan pun dah ada basic, dah tahu dah, orang kata sedikit sebanyak mengenai asas kepada jawapan persoalan itu. Namun begitu mungkin saja nak dengar kot daripada saya. Baik, jadi kenapa? Kenapa? Yang pertamanya selalu alasan yang kita dengar ialah berpoligami ataupun berkahwin lebih daripada seorang itu ialah sunnah. Selalunya lah kita dengar jawapannya sunnah Nabi. Cuma
yang kita kena faham di sini asasnya berkahwin itu ya sunnah para nabi dan rasul. Maknanya kesemua nabi-nabi ya rasul-rasul itu berkahwin, berumah tangga ya. Jadi mempunyai pasangan hidup ni. Jadi yang lelaki pasangannya perempuan lah, isteri. Jadi yang si isteri pula, yang si perempuan pasangannya lelaki, namanya suami. Sebab kalau sekadar kita sebut pasangan sahaja, takut ada yang faham sama-sama jantina pun boleh. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, yang itu memang confirm dah tentunya tak boleh. Ya, pasangannya mesti berlainan jantina, dia tak boleh sejenis. Kalau namanya berkahwin mesti berlainan jantina, jangan sejenis. Sejenis itu dipanggil di luar tabi'i lah, di luar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita menyebutkan tentang kita fokus kepada poligami tadilah, berkahwin lebih daripada seorang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda sendiri memang isterinya ramai, sehingga kalau dalam hadis menyebutkan 12 orang dan ada yang mengatakan 14 orang. Namun ramainya isteri Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah khususan lin Nabi, keistimewaan, kelebihan yang diberikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang lelaki boleh juga lebih daripada seorang, tetapi maksimum setakat 4 orang sahaja dalam satu masa. Dalam satu masa boleh 4 orang. Tapi kalau kata kahwin 4, cerai 4, kahwin 4, cerai 4, yang itu kalau dicampur, ditolak, campur tolak dah sampai 200 orang pun, itu tak ada masalah. Pasal dalam satu masa tu dia hanya dibenarkan 4 orang sahaja. Baik, alasan lain, sebab lain ataupun hujah lain kenapa lelaki ni boleh lebih, sebab Allah memberi satu kelebihan, kita kata apa dia, dari segi kemampuan, kemampuan apa kita nak panggil, kemampuan menjaga, mengurus, mentadbir, kemudian kemampuan dari segi nafsu lah, nafsu, hubungan seks ni memang lelaki dia boleh lebih daripada seorang. Dia boleh sampai 4 orang bagi seorang lelaki yang sehat. Kalau maknanya dari segi kemampuan batinnya dia mampu, kemudian dari segi zahirnya pun kalau kata dia memang seorang yang bertanggungjawab, dia boleh menguruskan sehingga 4 orang. Maksimum lah tu 4 orang. Kalau lebih tu mungkin dia akan jadi serabut lah, dia akan ada masalah. Tapi biasalah orang kata 2 masalah, 3 lagi besar masalahnya kan. Kalau 4 lagi banyak dia punya masalahnya. Tapi nak ceritanya dia boleh uruskan masalah tu sampai takat 4 tu, insya-Allah. InsyaAllah dia boleh uruskan jika dia seorang yang mempunyai sifat tanggungjawab. Maka sebab itu dalam Islam, dalam Al-Quran sendiri menyebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kahwinilah fankihu ma tabalakum minan nisa mathna, 2, kahwinilah akan perempuan itu 2 atau 3 atau 4. Sampai 4 Allah sebut, wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu. Di sini dia punya kuncinya. Jika kamu takut, bimbang, risau, tak boleh berlaku adil, fawahidah, maka seorang pun jadilah. Seorang sudah memadai. Sebab apa? Disebut dia punya key pointnya, keywordnya, kata kuncinya ialah adil. Adil di sini meletakkan sesuatu, wada'a syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, dari segi dia punya nafkah,
nafkah zahirnya, nafkah batinnya kenalah berlaku adil. Kena berlaku adil. Jadi kalau nak dikupas lah benda ni memang memang panjang lah. Memang panjang lah, tak dan lah kita ni. 1 jam ni pun memang tak cukup kalau kita nak kupaskan tentang isu kenapa lelaki boleh lebih. Malah kalau kita tengok hari ini kan, jika dalam sebuah rumah tangga itu lelaki ni memang kecenderungannya ialah kepada kita sebut bila pasal yang dengar ni rasanya yang dah berkahwin, dan kalau yang bujang pun mungkin mungkin Amirul lah kot yang dalam proses ke arah itu. Jadi kecenderungan lelaki ni memang kepada seks, memang kepada hubungan intim tu, itu memang kecenderungan lelaki. Jadi apa nak cakap tadi jadi itu memang dia panggil apa dia, insting ke apa kecenderungan lah, kecenderungan lelaki. Jadi kalau katalah apabila suami berhajat dan isteri tidak dapat memenuhi hajat, mungkin adalah alasan-alasannya, dia penat ke, dia sibuk ke dan macam-macam. Jadi menyebabkan lelaki akan jadi macam terbuku hatinya, kemudian dia mula memandang perempuan-perempuan yang lain dengan pandangan-pandangan yang pandangan nafsu, pandangan yang dah tak dibenarkan oleh syarak. Jadi dia akan memberi kesan kepada prestasi kerjanya, dia punya kita kata sifatnya akan jadi berubah lah sedikit sebanyak, akan memberi kesan lah kepada peribadinya, kepada kerjanya dan seumpamanya. Maka sebab itu Nabi kata seorang wanita, seorang isteri apabila didatangi oleh suaminya dan suami mengatakan dia berhajat, untuk berhajat ni maksudnya fahamlah. Jadi maka hendaklah segera tunaikan hajat suaminya sekalipun. Ini ada 2 tempat Nabi kata, sekalipun berada di atas ponok unta. Maknanya berada di atas kenderaan. Kalau kata suami ndak tu kira kena tunaikan. Namun begitu, janganlah kita memahami benda ni masa tengah naik motor, tengah naik kereta tu kalau suami nak kira terus tu juga masa tu juga. Maksudnya kita boleh ada rundingan lah. Okey bang, apa-apa pun biarlah sampai rumah dulu. Okey, kan maksudnya jangan terus-terus kata tak nak, kan tak boleh. Jadi si suami ni pula atas orang kata timbang rasa dan budi bicaranya, takkanlah dia tak boleh fikir kot, apa-apa biarlah sampai rumah dulu kan, di tempat yang sesuai. Tapi nak ceritanya, okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tempat pembakaran roti kata Nabi. Maknanya di sini ialah ketika masak. Sekalipun ketika isteri tengah masak, kalau suami hendak tu kira kena tunaikan, kena selesaikan hajat suami. Kenapa? Sebab berdasarkan dia punya kajian adalah berkait dengan sains apa semua ni kan. Ketika seorang lelaki tu dia hendak, nafsu dia pada ketika itu bila dah sampai ke muncaknya, otaknya dia jadi macam tak waras. Jadi bila disekat ataupun ditahan ataupun ditolak dia punya permintaannya, menyebabkan tadi itulah kesan-kesan sampingan yang lain. Dia boleh jadi memberontak, dia jadi baran, dia jadi kerjanya jadi tak sempurna. Maka sebab itu para wanita senang aja. Petuanya ialah bila suami ndak aja berhajat je, bagi aja. Sebab yang kata orang lelaki ni kecenderungannya ke arah itu. Kecenderungannya ke arah itu. Maka sebab itu adalah petua. Petua orang tua kata, jaga perut, jaga bawah perut. Selesai. Jaga perut, maknanya dari segi makan minum suami ni kita uruskan, kita jaga. Kemudian jaga apa yang di bawah perut. Bila 2 benda ni kita selesaikan, maka insya-Allah lelaki ni biasanya dia jarang ataupun payahlah dia nak tambah. Sebab yang itu dah selesai. Sebab yang seorang ni pun sudah memadai baginya, ataupun yang seorang ni pun dah betul-betul solehah, tak perlu nak tambah sampai 2, 3, 4 dan seumpamanya. Seperti mana kalau nak dikaitkan cerita ni lah, macam Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatina Fatimah, anak Nabi, dia pun pernah berhajat nak tambah juga. Kemudian Nabi kata tak perlu. Sebab apa? Sebab Fatimah tu seorang pun
Cuba kamu tengok balik, mana nak cari, mana nak jumpa isteri seperti Fatimah tu, dia menyamai 4 orang isteri. Maka Saidina Ali bila fikir balik, betul dia katanya, memang tak jumpa isteri seperti Fatimah ni. Payah nak jumpa. Memang terbaik, memang TikTok. Dia punya layanannya, dia punya perkhidmatannya kepada suami memang terbaik. Jadi saya rasa boleh kot. Setakat itu untuk soalan yang pertama. Sebenarnya panjang kalau kita nak bahaskan. Nak Jadi bahaskan itu dia panjang. untuk soalan yang pertama. Okey. Okey, kita ke soalan kedua pula. Okey Ustaz. Soalan kedua. Ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dilahirkan di dunia lagi. Tapi kenapa kita berdoa agar dipanjangkan umur? Bukankah kematian tidak akan dipercepat atau dilambatkan walaupun sesaat? Okey. Baik, menarik juga soalan ni. Kenapa kita minta supaya dalam doa kita tu supaya kita dipanjangkan umur. Jadi di sini kata ulama, maksud dipanjangkan umur ini ialah yang pertama, yang sebelum tu lah. Sebelum tu kita kena faham yang kata takdir ni dia ada yang dipanggil mu'allaq dan yang dipanggil mubram. Mu'allaq ini takdir yang tergantung. Satu lagi takdir yang mubram ialah takdir yang telah tetap dan tak boleh berubah. Jadi kata ulama yang tak boleh berubah tadi ialah masa. Katalah ditetapkan kematian kita pada umur 60 tahun, 20 hari, 3 jam. Jadi dari segi masa kematian itu dah memang tetap dah tak boleh diubah. Tapi yang boleh berubah ialah takdir yang mu'allaq, takdir yang tergantung, iaitu dari segi cara kematian, di mana lokasi ataupun tempat kematian kita, yang itu masih boleh diubah dengan doa. Apabila kita berdoa, kita minta supaya kita mati dalam husnul khatimah, mati yang baik. Jadi Allah boleh mengkabulkan, boleh memperkenankan doa kita supaya kita mati dalam keadaan yang baik dengan syarat kita melakukan amal yang soleh lah. Kita beriman dan beramal soleh. Dalam Al-Quran disebut beriman dan beramal soleh. Dua perkataan ni dia akan beriringan. Tidak cukup beramal soleh tetapi tidak beriman. Sebab ada juga kan, macam orang kafir misalnya, dia ada yang baik, beramal soleh, sedekah, tolong orang, buat baik lah. Ceritanya buat baik tetapi dia tidak beriman. Yang kita nak di sini ialah beriman dan beramal soleh. Kalau setakat beriman saja tetapi tidak beramal soleh, hanya sebagai seorang Muslim saja tetapi kewajipan, kan, ketaatan kita sebagai seorang Muslim, solat, puasa, zakat, semuanya kita tak tunaikan, tapi kita Islam. Jadi tidak cukup syarat. Jadi beriman dan beramal soleh. Bila kita dah beriman, beramal soleh, kemudian kita doa supaya Allah matikan kita, dan pada ketika kematian itu kita dalam keadaan husnul khatimah, mati kesudahan yang baik. Sebab apa? Sebab boleh jadi masa peringkat awal, zaman remaja, zaman muda kita nakal, jahat, buat maksiat, kan? Kemudian kita pun dah bertaubat, dah sedar, dah kembali ke pangkal jalan, dah insaf, kan? Sebab Nabi kata seseorang itu dinilai pada penghujungnya, pada pengakhirannya. Cerita zaman dulu, kalau dia jahat, buat, nakal, kan, itu Allah boleh ampunkan dosa-dosanya dengan syarat dia betul-betul bertaubat, ataupun yang dipanggil taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya dan dia berazam memang dia tak nak buat lagi. Maka akhirnya di penghujung hayatnya, di penghujung nyawanya, dia mati dalam husnul khatimah, mati yang baik. Jadi satu lagi, kan, kenapa kita minta panjang umur? Di sini kata ulama, panjang umur di sini ialah umur tu dah tetap dah. Pada tarikh yang tadilah yang saya buat contoh tadi, 60 tahun, berapa bulan, berapa jam tadi,
berapa hari, berapa jam tadi tetap dah. Yang dimaksudkan dengan panjang umur di sini ialah dalam tempoh umur itu kita diberikan peluang untuk melakukan amal yang soleh, kan, kita berubah jadi baik, kita dapat mengisi umur kita itu dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara kebajikan. Jadi maksud panjang umur di sini ialah umurnya berkat, seolah-olah umurnya panjang. Macam yang kita selalu dengar dalam ceramah-ceramah yang berkaitan dengan bulan Ramadan, kan, kalau kita umat Nabi Muhammad ni, di antara keistimewaannya ialah ada malam Al-Qadar, ataupun disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan 83 tahun, 84 tahun macam itulah. 83 tahun lebih. Jadi keistimewaan malam Al-Qadar ini tidak didapati oleh umat Nabi-Nabi yang lain. Hanya umat Nabi Muhammad saja. Walaupun umur kita ni pendek dibandingkan dengan umur umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Umur kita ni Nabi kata, A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat aku, umat Nabi Muhammad, lingkungan 60-70 je. Itu je dia punya average dia. Jadi macam mana nak bagi umur kita jadi panjang? Bukannya umur tu bertambah, tetapi dia jadi panjang apabila kita dapat mengisi, apabila kita dapat bertemu dengan Al-Qadar, amalan kita pada malam Al-Qadar itu digandakan seperti 1000 bulan. Seperti kita hidup 84 tahun. Jadi bayangkan kita dapat jumpa Al-Qadar ni, malam Lailatul Qadar ni katalah 10 tahun. Sejak daripada umur kita 40 sampai umur kita 50. Sebab masa umur 40 tu baru kita banyak berubah jadi baik, kan. Tiap-tiap kali Ramadan kita akan isi dengan amal yang soleh. Sebelum tu memang huara, kan. Jadi dapat jumpa 10 tahun cukup. 10 kali dengan 84 tahun. Di situ sahaja umur kita dah jadi macam 1000 tahun. Jadi itu maksudnya kita minta panjang umur, minta supaya hidup kita ni dalam keberkatan. Seolah-olahnya umur kita seperti panjang beribu tahun. Jadi itu maksudnya. Okey, soalan yang seterusnya. Amirul, are you here? Sorry, saya lupa nak ni. Okey, soalan yang ketiga. Apakah amalan yang perlu saya lakukan sebelum saya tidur? Masya Allah. Okey, walaupun soalan ni nampak macam soalan budak-budak aja, kan. Tapi ialah kita yang dah jadi bapak budak, dah jadi mak budak ni, ataupun kanak-kanak purba ni. Kita ni pun sebenarnya kanak-kanak juga, tapi kanak-kanak purba dia panggil, kan. Kadang-kadang pun tak mengamalkan. Padahal kita pesan dekat anak kita, kan, dekat cucu kita, supaya buat amalan ini. Macam saya sendirilah pun kadang-kadang sebagai penceramah, sebagai ustaz, kan, kita ajar doa sebelum tidur lah apalah, tapi kadang-kadang kita sendiri pun terlupa. Mungkin sebab penat sangat ke, main bungkang aja, main tidur aja, kan. Jadi amalan yang saya rasa ini kebanyakan orang pun tahu. Pastikan diri kita dalam keadaan bersih sebelum tidur. Bersih di sini maksudnya sucilah daripada hadas kecil, daripada hadas besar. Ini pun kadang-kadang disalah tafsirkan juga. Hadas kecil, buang air kecil. Hadas besar, buang air besar. Sebenarnya bukan macam tu. Hadas kecil, buang air kecil, kencing dan berak tu, itu hadas kecil. Kan? Cara nak menyucikannya dengan ambil wudu. Adapun hadas besar tadi, contohnya macam selepas kita dah selesai junub, antara suami isteri contohnya, kan. Kemudian orang yang haid. Tapi kalau dalam keadaan haid macam mana, kan? Dah memang dalam tempoh itu dia berada dalam keadaan itu tak dapat dielakkan lah. Cumanya selalu dipesankan orang yang datang haid ni, dia tak boleh baca Al-Quran, tetapi doa-doa, walaupun kadang-kadang doa itu pun sebenarnya dipetik daripada Al-Quran juga, doa-doa. Namun begitu doa yang telah dianggap sebagai zikir, itu tak apa. Doa yang telah dijadikan sebagai zikir, sebagai amalan, itu tak apa. Tapi kalau memang semata-mata
Al-Quran kita nak baca pada ketika haid memang tak boleh. Okey, kemudian apa tadi? Bercakap tentang orang yang dalam keadaan kotor ni lah, orang yang haid ni tadi, dia lebih berisiko juga kerana dia dalam keadaan macam tu, dia mudah untuk diganggu oleh syaitan. Jadi sebab itu dah dia tak boleh baca Al-Quran, jadi jangan lupa untuk berdoa dan berzikir. Itu dibenarkan. Baik. Kemudian apa tadi? Dalam keadaan suci. Yang kata hadas besar ni tadilah. Itu maksud hadas besar. Dengan cara dia menyucikannya dengan cara mandi wajib. Jadi sebelum tidur tu pastikan kita dah berwuduk tadi. Ya, kalau boleh yang ada hadas besar dah selesai kita mandi wajib. Kemudian apa lagi? Ada yang kata dululah petua orang tua kata cuci kaki. Cuci kaki. Ini difahami oleh masyarakat kita ialah semata-mata mencuci kaki lah. Jadi kata ulama, boleh jadi benda tu betul lah. Kenapa kena cuci kaki? Sebab kaki ni kita selalu pijak kan. Pijak benda-benda yang tak elok. Jadi kadang-kadang masa kita tidur tu, itu yang kadang-kadang kita tengok adalah jenis-jenis produk yang jenis itulah. Jenis tampil dekat kaki tu nak tarik toksing lah apalah kan. Sebab bila kekotoran melekat pada kaki ni, kita tidur dah lah berapa jam. Jadi nanti kuman-kuman tu akan melekat pada kaki. Sebab kaki ni pun ada titik-titik point ataupun point-point yang biasa kita dengar refleksologi tu untuk kesihatan. Dia boleh juga memberi kesan kepada kesihatan. Okey, kemudian ada juga ulama maksudkan apa yang orang tua kata cuci kaki itu ialah sebenarnya berwuduk. Kan? Cuci kaki dulu sebelum tidur. Itu maksudnya berwuduk. Pun boleh jadi juga. Kemudian kita tidur pun sebenarnya kena tahu tempat yang kita nak tidur tu bukan sembarangan tempat. Kalau atas katil yang dah biasa kita tidur tu, yang memang tempat tidur kita, sebelum kita nak baring tu kita kena khibah dulu. Khibah tahu kan? Kita khibah lah. Khibah dulu. Itu pun antara antara adab sebelum kita tidur ialah khibah dulu. Selain daripada kita khibah tu abuk ke ataupun ada tungau ke, cengkenit ke, ada binatang-binatang yang jenis kecil-kecil yang gatal yang menggigit ni kan. Selain daripada tu sebenarnya kita juga khibah ni setan. Kadang-kadang setan dia tengok katil kita tu kosong kan, dia pun tumpang tidur juga. Sebab yang kata syaitan berdasarkan hadis Nabi kata dia pun tidur juga. Sebab itu Nabi kata tidur menerap ataupun tidur dalam keadaan seperti menerap ataupun menonggeng tu seperti syaitan tidur. Jadi elakkan tidur dengan cara menerap ataupun menonggeng. Kerana syaitan tidur dalam cara ataupun posisi yang macam tu. Jadi kita ni digalakkan tidur mengiring di lambung kanan. Itu cara ataupun sunnah Nabi kita tidur. Nabi tidur mengiring di lambung kanan. Ni tangan kanan kita ni, bawah ketiak ni dia panggil rusuk ataupun lambung kanan. Jadi kita mengiring di lambung kanan. Kenapa? Dari sudut kesihatannya, rupanya bila kita mengiring di lambung kanan, jantung kita yang berada pada dada sebelah kiri tidak terhimpit. Bila jantung tidak terhimpit, perjalanan darah kita pun lancar, badan kita pun sehat dan panjang umur. Rupanya nak panjang umur ni ada berkait dengan cara tidur. Kan, cara tidur. Ada berkait ke Ustaz? Ada. Mungkin selama hari ni yang jenis pendek-pendek umur tu kerana tidur menonggeng lah. Bila kita tidur menerap ataupun mengiring di sebelah kiri, jantung kita akan terhimpit. Bila terhimpit, perjalanan darah tu jadi tak lancar. Jadi badan pun sakit, tak sehat, sakit, kemudian pendek umur. Kesannya untuk jangka masa panjang ni pendek umur. Walaupun kita kata umur ni ditentukan tadilah, yang cerita tadilah dah memang sampai ajalnya, sampai masanya matilah, tapi sebab, asbab, setiap yang berlaku likulli syai'in sababa, setiap yang berlaku itu mesti ada sebab. Jadi kenapa yang dia ni mati? Rupanya mati sebab terimpit,
Terhimpit perjalanan darah tak lancar. Tengok-tengok pula masa mati tu tidur pula menongging. Memang itu nak jadi sebabnya lah ya. Tapi yang kata mati itu tetap akan mati apa cara sekalipun. Baik, ada lagi tak? Kemudian baca 3 kul. Yang ini pun dipesankan oleh Nabi. Tapi kaedah membaca 3 kul sebelum tidur ni berdasarkan hadis Nabi akan tadah tangan. Ya, mungkin duduklah, belum baring lagi ni. Belum baring lagi, duduk, tadahkan tangan, kemudian Nabi membaca 3 kul. 3 kul di sini kena faham betul-betul ya. Sebab kadang-kadang ada orang yang jenis lurui kan. Bila kita cakap 3 kul, 3 kul. Kan kita ingatkan dia dah faham dah, rupanya dia tak faham. Kan besok lusa ustaz tanya balik, baca tak 3 kul? Baca. Cuba baca sikit nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katanya. 3 kul. Lepas tu dia dia buatlah macam yang ustaz pesan, iaitu baca 3 kul, tiup pada tapak tangan, sapukan di atas kepala ubun-ubun, kemudian kita akan sapukan ke seluruh tubuh. Ya, biasanya orang buat begitulah, bahagian depan, belakang pinggang, terus. Nabi sebut sampai kaki, sapu setakat mana tangan boleh mencapainya. Jadi yang dimaksudkan 3 kul di sini ialah Suratul Ikhlas, Suratul Falaq dan Surah An-Nas. Kadang-kadang dah sebut dah Surah Al-Falaq, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Ingatkan dia faham, rupanya yang itu pun tak faham lagi. Bila kita kata baca Surah Al-Ikhlas, dia tanya balik, Surah Al-Ikhlas yang mana dia ada tanya pula lagi. Yang mana maknanya dia tak tahu nama-nama surah. Sebab memang ada, ya, kalau saya tengok yang orang yang zaman dulu punya cara lah, dia tak tahu nama surah. Tapi bila kita kata baca Qul Huwallah, dia tahu. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya Suratul Ikhlas. Bila kita kata baca Suratul Ikhlas, dia tak tahu. Baca Qul Huwallah, tahu pula. Dia kata itu namanya surah Qul Huwallah. Surah tu namanya Qul Huwallah. Surah Qul A'udzu Birabbil Falaq. Bukan, itu pangkai ayatnya. Tapi nama surahnya Suratul Falaq, Suratul Nas. Jadi bila lepas dibaca, ketiga-tiga surah ni tadi ditiupkan pada tapak tangan, kemudian disapu ke seluruh badan. Ya, berdasarkan hadis Nabi mengamalkan petua ini sehingga saat baginda gering. Maknanya setiap kali Nabi nak tidur, Nabi akan buat amalan ini sehingga saat baginda gering. Maknanya beberapa hari sebelum kewafatan Nabi pun Nabi masih lagi buat, dan pada ketika Nabi gering, Nabi dah sakit, ya, beberapa hari sebelum kewafatan baginda, Nabi masih buat lagi amalan ini, tetapi telah dipapah ataupun dibantu oleh isteri baginda. Jadi kata ulama, ini menunjukkan amalan membaca 3 kul sebelum tidur sangatlah penting. Sehingga kan Nabi tidak pernah meninggalkan amalan ini sehingga baginda wafat. Dan Nabi menyebutkan apa dia punya kelebihannya, iaitu barang siapa yang membaca 3 kul sebelum tidur, nescaya Allah akan pagar, Allah akan buat dinding, Allah akan buat perisai. Maknanya daripada sebarang gangguan jin, syaitan, iblis dan manusia yang ingin menganiayanya, nak buat sesuatu kepada orang yang tengah tidur ni tadi, ataupun kalau bukan dia pecah masuk rumah ke, dia nak bunuh ke, dia nak buat apa-apalah, ataupun daripada jauh untuk menyihirnya, menyantaunya, ya, ketika dia tidur tak lu, sebab dia dah baca 3 kul, Allah dah pagar dia. Itu kelebihan membaca 3 kul yang jangan ditinggalkan, insya-Allah. Okey. Next. Okey Ustaz. Seterusnya. Soalan yang keempat, apakah cara penyelesaian yang terbaik apabila saya dan rakan sekerja sering berselisihan pendapat mengenai sesuatu perkara? Sorry Ustaz. Gangguan teknikal sikit. Perselisihan, itu sesuatu yang normal lah. Kita kata biasa berlaku. Sebab apa? Sebab yang kata manusia ni memang dia ada
Ialah dari segi pareh rupa pun berbeza, dari segi perangainya berbeza, tak samalah keinginan, minat kita. Jadi kadang-kadang ada berlaku perselisihan. Cuma di sini Islam menasihatkan ya bila berlaku saja ikhtilaf dia panggil. Kadang-kadang kita dengar ulama pun dia ada berselisih pendapat kan. Kita dengar dari segi hukum sesuatu. Oh yang ini ada yang kata boleh, ini kata tak boleh. Tapi bukannya mereka bergaduh. Mereka tu masing-masing ada hujah, ada pandangan masing-masing. Dia membawa dia punya alasan, dia panggil alasan dia. Kalau tidur, itu nanti ada soalan tu yang tu kejap lagi. Apa ni, sudah terlupa pula dah. Tengok apa ni ada soalan dekat skrin tadi dah terlupa pula dah. Maknanya jangan sampai kita tidak bertegur siapa. Tambah-tambah pula Nabi sebut secara jelas lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari jangan. Ada ialah seorang ustaz ni, seorang penceramah ni, dia kata contohlah ya, dah nak masuk 3 hari, okey kita berdamai balik. Baik balik. Jangan gaduh lagi dah. Sebab jangan lebih daripada 3 hari. Ya, kalau lebih daripada 3 hari itu apa dia punya, saya dah lupa dah. Dia akan jadi berdosa lah. Ya, kerana memutuskan silaturahim. Ya. Kemudian bila dah nak masuk 3 hari itu berdamai balik. Berdamai. Kemudian selang sehari 2 hari lepas tu katalah nak gaduh balik. Gaduh balik. Gaduh balik. Dia jangan sampai 3 hari. Biarlah benda tu berlarutan sampai bertahun pun, tapi jangan lebih 3 hari. Nak masuk 3 hari, berdamai balik. Bermaafan balik. Yang kata berdamai ni iaitu dengan cara bermaafan balik, bertegur sapa balik. Kan? Kita ngetih balik. Kan? Kita ngopi balik sekali. Jangan ngetum aja dah. Ya? Sekarang ni ada istilah mengetih, mengopi, mengetum. Mengetum mengetum tu yang masalah tu. Ada istilah baru ni, mengetum. Itulah antara kaedahnya tadi tu, kadang-kadang kita perlulah meraihkan ya pandangan ataupun kehendak daripada kawan kita ni. Kan, bukanlah kita kata kita nak pakai pendapat kita seorang. Kita pun betul-betul lah ada ketikanya pandangan kita pakai. Ada ketikanya kita pakai pula pandangan dia. Kan, kita bertukar-tukar. Kita tak boleh mengeras hanya semata-mata kawan kita tu kena ikut kehendak dan pandangan kita sahaja. Kita kena meraihkan juga. Kena meraihkan jugalah maksudnya. Okey Ustaz, soalan yang kelima. Apakah kesan dan akibat seseorang yang suka membuat fitnah dan mendedahkan aib seseorang melalui laman sosial? Masya Allah. Yang ini berat. Inilah yang berat. Saya tak pasti sebelum ni saya dah pernah sebutkan dalam dua ke tiga episod dah. Ini episod yang ketiga lah. Dua episod yang sebelum ni dah pernah ada soalan macam ni ataupun tidak, tapi tak apalah. Kalau ada soalan yang sama pun ya, kita ulang jelas sekali lagi. Dan mungkin sebelum ni saya teringat tu sebab saya dah pernah sebut dalam siri ceramah yang lain lah. Dan ini merupakan satu zaman di mana ya, Nabi mengatakan ini zaman fitnah. Kan, kalau dulu orang mengumpat menggunakan mulut, ya, dengar, kita dengar, telinga dengar, ataupun bukan direct daripada tuan yang mengata, yang mengumpat ataupun yang fitnah tadi, kita dengar pula benda tu tersebar daripada orang lain yang bercerita pada kita. Ya, tapi maknanya yang dilafazkan dan yang telinga kita dengar lah. Tapi ada versi baru pula sekarang ni, cara moden mengumpat ialah menggunakan jari. Mengumpat, fitnah, mengutuk, mengecam, menghina orang menggunakan jari. Ya, ada yang istilah dipanggil hari ini kita dengar bully cyber, dan macam-macam lah, macam-macam istilah. Tapi nak ceritanya bila sebut media sosial ni ialah type lah kan. Kita tulis lah, bukan jenis cakap. Ataupun mungkin juga dia buat video ke apa ke, itu cakap lah juga. Tapi yang ini dia mengumpat menggunakan jari. Bila teringat benda ni, ya, rupanya mengumpat menggunakan jari, Allah rupanya dah sebut lama dah. Dalam surah Yasin yang kita baca tu, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Hari ini kata Allah, iaitu di hari akhirat, kami patri, kami seal mulut-mulut mereka. Maknanya mulut kita ni dah tak boleh bercakap. Sebab apa mulut ditutup? Sebab biasanya mulut ni akan menipu. Mulut ni akan memberi alasan. Tambah-tambah di hari akhirat, di padang mahsyar nanti, bila dah tengok depan mata keadaannya memang menakutkan, mengerikan, di mahkamah, di hadapan semua manusia. Semua manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW, kita pun dah tak tahu berapa jumlah manusia ni, kan, di satu mahkamah yang sangat dahsyat. Maka pada ketika itu mulut kita ni mungkin akan mencari alasan untuk menipu, untuk membackup, membela diri, tetapi mulut akan dikunci. Jadi siapakah yang bercakap? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka yang bercakap. Kan? Tangan bercakap, kemudian kaki pun juga menyaksikan, ataupun kaki pun bercakap juga. Bima kanu yaksibun, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tuan-tuan dan puan, berhati-hatilah. Apa sahaja yang kita nak, kita nak komen lah, dia panggil komen tu. Janganlah sampai ke tahap kita menghina orang, mengutuk orang, mengecam orang, sengaja nak membuli orang, nak memburukkan orang, menjatuhkan orang, apatah lagi memfitnah. Fitnah ni yang kata dahsyatnya sebab benda yang memang orang tak buat, tetapi kita reka, kan, kita kata dia buat dengan tujuan memang kita nak menjatuhkan dia. Malah kita ada dengar dalam kata pertempuran dunia politik apa semua, dia memang ada cyber trooper, apa dia panggil, cyber trooper. Memang ada cyber trooper yang direkrut untuk mengaibkan, memburuk-burukkan lawannya. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung dengan Allah daripada perkara yang demikian, kerana apabila kita membuat suatu fitnah, maka sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang kata fitnah itu lebih besar, dahsyat, lebih memberi bekah, lebih memberi kesan yang sangat-sangat dahsyat daripada membunuh. Sebab bila kata membunuh, bila habis nyawa dia tu, dia pun dah tak ada ni lah, dia kira dah matilah, kan, dia tak ada nak menghadapi kesengsaraan selepas itu, pasal dia dah mati, kan. Tambah-tambah pula kalau dia memang dianiaya, dizalimi, dia akan, dia dah tentulah dia akan ditempatkan di kalangan orang-orang yang baik, yang soleh ni, pasal dia dizalimi, maka dia dah berbahagia dah. Tapi yang kata atas dunia ni, kalau dia difitnah, dia akan menghadapi saat-saat yang sukar dalam kehidupannya. Kerana apabila dia difitnah, sudah tentu orang akan memandang serong, dan macam-macam lagi lah kesan-kesan yang negatif daripada fitnah itu tadi. Jadi sebab itu kita jangan. Malah dalam hadis menyebutkan orang yang mengutuk, mengecam, mengata, menghina orang, menzalimi orang, apatah lagi fitnah orang ni tadi, dia akan jadi orang yang paling bankrupt di hari akhirat nanti. Dalam hadis tu Nabi kata, at-tadruna manil muflis, kalian tahu tak siapakah orang yang bankrupt, orang yang muflis di hari akhirat nanti? Al-muflisu fina, jawab sahabat Nabi, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata, iaitu orang yang tidak ada duit dan tidak ada harta. Itulah orang yang bankrupt. Maknanya jawapan tu macam yang kita fikirlah, orang bankrupt ni orang yang tak boleh bayar hutang, kan, dah naik namanya dekat bank tu security blacklist, kan, lepas tu dia telah diisytiharkan bankrupt. Padahal Nabi kata bukan, itu bukan orang yang dimaksudkan bankrupt di hari akhirat, ialah orang yang datang dengan pahala solat, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, dia ada, dan dia buat amalan-amalan itu semasa di atas dunia, dia ada pahala yang banyak, tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang pernah difitnahnya, dikutuknya, dikecamnya, dizaliminya, kan, dihinanya. Kemudian dia memikul pula dosa orang tersebut. Pahala dia dah tak ada, dah tinggal kosong, dia bagi kat orang, kemudian dia pikul pula dosa orang. Jadi yang ada kepadanya, yang ada padanya hanyalah
dosa yang bertimbun-timbun. Maka Nabi kata itulah orang yang bankrupt di hari akhir. Baik, itu dia soalan. Seterusnya. Okey, yang seterusnya. Hmm. Baik. Allah, sorry. Apakah amalan yang boleh dilakukan untuk ibu bapa kita yang telah meninggal dunia? Okey. Saya nampak soalan. Okey. Kalau Amirul baca lagi sekali pun. Okay, nampaklah sikit kerja Amirul tu. Okey, baik. Ini pun selalu kita dengar. Kita dengar yang kata Nabi menyebutkan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath sadaqatul jariyah ilmun yuntafa'u bih waladun salihin yad'u lah. Bila mati saja anak Adam, mati saja seseorang itu, maka terputuslah amalnya kecuali 3. 3 amalan ni yang boleh membantu dia, masih lagi boleh membantu dia. Maknanya dah mati tapi pahala tu masih lagi jalan. Masih boleh tolong dia di dalam kubur, di alam barzah, di hari akhirat nanti. Macam kita hari ni lah tuan-tuan, orang yang masuk saham, orang yang masuk itulah dipanggil ASB lah, ASN kan. Dia punya jalan lah. Dia punya apa tu nak sebut, tapi dia punya tu jalan. Masyuk aja kan. Kecuali 3. Bukan kecuali 3, yang 3 ni yang boleh tolong. Yang lain tak boleh tolong. Yang pertama sedekahun jariyah. Yang ini pun kalau kita nak kupaskan panjang, jadi kita skip. Sedekahun jariyah ni sedekah yang mengalir, yang berpanjangan. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ini kita nak fokuskan, anak soleh yang mendoakan. Jadi kata ulama, maksud anak soleh yang mendoakan ialah bukanlah semata-mata anak tu doa. Kalau dia anak yang soleh, anak yang baik, dia akan doakan. Tapi katalah dia terlupa doa. Kan? Tak adalah pula pahalanya. Maksudnya apa sahaja yang dilakukan oleh anak yang soleh ni tadi, sama ada dari segi solatnya, bacaan Qurannya, zikirnya, sedekahnya, doanya. Tapi kebiasaannya anak yang soleh dia tak akan tinggallah doa untuk ibu bapa dia. Dia mesti akan ingatnya, dia mesti akan doa. Paling tidak pun setiap kali selepas solat. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua ibu bapaku, Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma. Rahmatilah mereka berdua, kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka telah memelihara dan mengasihaniku sejak dari kecil. Dia doakan untuk ibu bapa dia. Kemudian bila dia baca Al-Quran, misalnya dia niatkan pahala bacaan Al-Quran itu untuk ibu bapanya. Ini pun kadang-kadang menjadi persoalan juga. Ustaz, kalau dah dia niatkan pahala tu untuk mak ayah dia, jadi dia yang baca tu rugilah. Dia tak dapat apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Kalau dah orang ni, si anak ni tadi punya baik, pahala bacaan dia tadi, dia kata sedekah je pada mak ayah dia. Maksudnya sudah tentulah dia tu sendiri akan dapat pahala sebab kebaikan dia, kan, dia sedekah. Macam duit kita lah, kita ada RM10, kita sedekah pada orang, adakah kita dah langsung tak ada apa-apa? Dah, Allah akan gantikan dengan rezeki yang lain. Allah akan gantikan 10 kali ganda. Berdasarkan hadis Nabi, kelebihan kalau kita bersedekah. Jadi kita baca Al-Quran, kita niatkan untuk mak ayah kita. Kita bersedekah pun kita niatkan untuk mak ayah kita. Kita buat haji, buat umrah pun kita niatkan untuk, semuanya untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Jadi itulah amalan-amalan yang boleh kita lakukan sebagai seorang anak apabila ibu bapa kita telah meninggal dunia. Bukan kata bila dah meninggal tu kita dah tak boleh buat apa-apa. Kita masih lagi boleh menolong mereka. Kemudian kalau nak tambahan sikit lah, kita ziarahlah kubur mereka. Sebab berdasarkan hadis juga menunjukkan orang-orang yang sudah mati ni tahu. Dia tahu apa ni ahli keluarganya yang datang menziarahinya. Kan? Kemudian kalau kita bagi salam, mereka jawab. Cuma kita tak dengar. Jangan pula kata, Ustaz saya dah jenuh bagi salam, tak jawab-jawab. Masalahnya kalau kita bagi salam, kita dengar pula dia menjawab, kita pula jadi
pergi cabut lari kan. Itu. Itu salam yang tidak perlu dijawab. Hmm. Ya, jadi macam tu lah. Okey. Rupanya. Soalan ketujuh, adakah sumber pendapatan yang haram seperti judi, rasuah dan riba boleh digunakan untuk sedekah dan mengerjakan haji? Okey, baik, ini soalan yang baik juga. Maka daripada soalan itu pun kita dah boleh agak dah kan apa jawapannya, maka dah tentulah tak boleh kan. Sebab yang kata rezeki ni mesti kita ambil daripada sumber yang halal, dibelanjakan kepada jalan yang halal. Jika salah satunya, yes, contohnya ambil daripada yang halal, belanja pada yang haram pun tak boleh juga. Dapat sumber rezeki daripada yang halal, tetapi kita gunakan pula untuk berjudi, untuk rasuah, ya, untuk benda-benda yang haram lah, beli arak ke contohnya kan, pun tak boleh. Ataupun dapat sumber rezeki daripada yang haram, belanjakan kepada yang halal. Kan dia itu dah sebut ke tak tadi? Belum kan? Belum. Dia curi. Dia curi duit tabung masjid ke apa ke kan. Contohnya kan, dia rompak rumah orang ke apa ke, lepas tu dia sedekah kepada anak yatim kan, dia buat jamuan pula di masjid malam Jumaat. Contohnya itu pun tak boleh juga. Dia kena dua-duanya daripada sumber yang halal, sumber yang halal dibelanjakan pun kepada jalan yang halal juga. Tapi cerita tadi soalannya dapat daripada sumber yang halal kan, tapi macam mana soalan tadi? Tapi soalannya, dia nak sedekah daripada sumber yang haram, tapi dia nak daripada sedekah sumber yang halal. haram. Okey, sumber yang haram. Dia nak sedekah, lepas tu dia nak mengerjakan haji pakai duit tu. Okey. Tadi saya dah jawab lah tu maknanya kan. Cuma kata ulama, duit yang haram ini boleh kita gunakan. Bukan kata tak boleh guna langsung, tapi gunakan untuk benda-benda yang bukan berbentuk ibadat ni tadi, ibadat khusus. Yang kata ulama boleh digunakan untuk membuat tandas. Contohnya bukan tandas kita lah, untuk kegunaan umum. Kita sedekahkan kepada pihak masjid ke apa ke untuk membuat tandas awam dan digunakan untuk membuat jalan. Macam tu dikatakan boleh. Duit yang syubhah ataupun duit yang haram ni tadi digunakan untuk tujuan-tujuan itu. Ya. Syubhah lah, duit yang syubhah. Kalau tak silap saya, duit yang haram ni. Yang haram ni. Nanti mungkin saya kena cek balik lah ni. Kena pastikan betul-betul balik. Yang biasa kita dengar ni duit yang syubhah. Syubhah ni yalah, dia ada unsur halal, ada haram, diragui dia punya sumber. Kan? Tapi setakat yang saya tahu begitulah. Untuk kegunaan sendiri, untuk buat ibadah ni memang tentu-tentunya tak boleh. Sebab ibadah tu benda yang suci kan Ustaz kan? Cuma dah tersebut pula soalan tadi pasal nak mengerjakan umrah haji. Haji ataupun umrah lah. Saya sebenarnya memang bulan depan, jadi itu nak kabur siap-siap lah. Bulan depan, maknanya mungkin Ata yang minggu yang kedua, Ata ni minggu pertama, minggu ketiga kan? Minggu ketiga keempat. Tak, yang jadual asal ni. Yang jadual asalnya pertama dan kedua. Dia selang minggu. Okey, yang asal yang dulu. Saya lupa dah minggu ke berapa. Tapi maknanya nanti untuk minggu yang keempat ni tak ada. Sebab saya 17 hari bulan sampai 28 hari bulan saya akan mengerjakan umrah. Jadi kalau adalah juga sambil-sambil iklan lah ni. Kalau adalah stokis ke ejen Hemiko ataupun warga Hemiko ni yang nak join, yang nak ikut saya, masih lagi boleh daftar. Masih ada ruang kosong lagi. Dalam 10 orang ada kosong lagi. Kalau ada yang nak ikut. Dah halang-halang ni. Halang-halang ni betul. Masa tu saya pilih cuti sekolah. Senang lah kan. Jadi betul. kepada kita yang ada anak kecil yang masih bersekolah ni, tak adalah
kita kita langgar waktu sekolah tu. Betul? Jadi kita bolehlah uruskan anak kita masa cuti sekolah ni, nak buat macam mana kan, nak hantar balik kampung ke, nak suruh anak kita yang besar jaga yang kecil ke, macam tu lah. Senang sikit nak plan lah kalau cuti sekolah ni 17 sampai 28. 17 sampai 28. Boleh cover, boleh maklumkan kepada saya kalau ada yang nak ikut. Dan andai kata tak ikut pun, siapa nak buat upah umrah untuk ahli keluarga yang dah meninggal dunia ataupun yang uzur kekal pun boleh juga, saya tolong buatkan. Siapa nak buat akikah di Mekah pun boleh juga. Saya ambil RM450. Upah umrah tadi RM400. Yang nak buat akikah saya akan pergi ke ladang ternakan di sana tu lah. Okey juga tu. Sempurnakan siapa nak buat akikah. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ke-8. Apakah hukum kita mengamalkan ilmu sihir dan mempelajarinya? Masya Allah. Ada juga yang teringin nak belajar ilmu sihir. Di sini ada dua pandangan ulama. Yang pertama mengatakan boleh belajar. Ada pendapat mengatakan boleh belajar tetapi tak boleh amal. Kan, boleh belajar ilmu sihir ni tapi tak boleh amal. Cuma persoalan pula di sini, kalau dah belajar, biasanya kita mesti nak testnya, nak test power lah kan. Nak try test cubalah. Kan, pasal ilmu tu kita dah tahu, mestilah kita nak cuba ilmu ni jadi ke tak jadi ke. Kan, power tak power, tajam tak tajam, menjadi tak menjadi. Okey, pandangan yang kedua pula mengatakan belajar pun tak boleh, apatah lagi mengamalkannya, lagilah tak boleh. Okay, pandangan pertama tadi kata boleh belajar, tak boleh amal. Amalkan ilmu sihir ni dah tentulah tak boleh sebab dia memang satu ilmu yang syirik. Dia mengambil kita kata jin ataupun syaitan, memuja jin ataupun syaitan. Kemudian tujuan ilmu sihir itu memang untuk menganiaya orang. Kan? Sampai ke tahap kadang-kadang matilah orang yang kena ilmu sihir ni tadi dengan hidupnya jadi terseksa, macam itulah. Jadi itu memang dilarang sama sekali lah dalam Islam. Kemudian yang kedua tadi, pandangan yang kedua, belajar pun tak boleh, haram, mengamalkannya apatah lagi. Jadi kesimpulannya kata ulama, tak payahlah kita nak ambil tahu tentang ilmu sihir ni, cukup sekadar kita tahu yang kata ilmu sihir ni memang wujud, ada golongan-golongan yang ni, tetapi orang yang mengamalkan ilmu sihir ni syirik, dosa besar, dan itu merupakan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawapannya. Soalannya seterusnya. Okey. Sekejap tu kalau amal ni mesti memang tak diampunkan Ustaz Syirik. Dia jadi syirik. Syirik ni maknanya bila dia mengambil selain daripada Tuhan, sebagai dia punya macam Tuhan lain lah. Dia minta tolong dengan syaitan, jin. Lepas tu tujuannya pula untuk merosakkan orang lain. Dan benda ni memang ada berlaku dalam dunia perniagaan. Benda ni memang wujud, memang ada. Benda tu kita kena yakini, dan itulah sebabnya juga tadi disebutkan tentang amalan membaca 3 qul itu sebagai pendinding kita. Kita kena ada pendinding sebab memang apabila kita terlibat dalam dunia perniagaan ni memang ada musuh. Ada orang yang tak senang hati melihat kejayaan kita. Betul. Maka kita kena ada pendinding. Okey, soalan ke-9. Apakah hukum orang yang menggantungkan gambar keluarga ataupun gambar sendiri di rumah mereka? Masya Allah. Gantung gambar. Yang ini boleh rujuklah dengan pandangan-pandangan ustaz-ustaz, guru-guru ataupun kita kata orang-orang yang lebih alim lah. Cuma setakat yang saya belajar, yang saya tahu, dia ada beberapa pandangan ulama lah. Sebenarnya bila sebut gambar saja berdasarkan hadis, yang dikatakan gambar di sini, ulama membahagikan kepada beberapa jenis. Ada gambar yang jenis berbentuk,
Yang gambar yang jenis berbentuk ni patung lah, kita kata patung kan. Patung makhluk yang bernyawa. Yang itu memang sepakat ulama mengatakan haram. Patung yang bernyawa. Dan dijadikan pula perhiasan. Tapi kalau anak patung tu memang kita gunakan untuk buat main-main. Memang kita menghinakan dia dengan cara kita mencampakkan, kita sepak. Macam anak patung budak-budak tu lah. Itu dibenarkan. Pasal apa? Sebab kita tidak menghormati ni. Kita tidak menjadikan dia sebagai perhiasan, diletakkan macam patung berhala tu lah. Kan, dipuja-puja, diperasap, kemudian diletakkan limau apple pula. Menganggap Tuhan itu akan makan dan sebagainya. Itu memang jelas tak boleh. Kemudian ada pula yang disebut sebagai gambar makhluk yang bernyawa tetapi yang dilukis. Yang dilukis. Itu majoriti sama ada burung ke. Tapi kalau yang jenis pokok itu tak apa. Pokok-pokok itu semua gunung ganang itu boleh. Itu ulama kata boleh. Tapi kalau yang jenis macam burung, binatang, manusia, kita lagi manusia sendiri yang dilukis, makhluk yang bernyawa ni tadi tapi dilukis, itu pun majoriti ulama kata haram. Okay. Namun ada sebahagian kecil je. Mungkin ada seorang dua je kata boleh. Tapi jadi kita mengambil sebagai langkah berhati-hati di sini, kita tak payahlah. Tak payahlah. Kita tak payah yang jenis dilukis. Namun begitu ada pula ulama yang berpandangan gambar yang jenis ditangkap dalam kamera, dalam handphone ni, kemudian maknanya itu bukan buatan tangan lah. Itu jenis yang macam tu. Pendapat ramai yang mengatakan boleh. Namun ada yang mengatakan haram. Ada ulama yang mengatakan haram. Dan majoriti ramai juga yang mengatakan boleh. Kalau yang jenis gambar macam tu, yang di print macam tu kan. Ada yang mengatakan boleh, ramai yang mengatakan boleh. Namun begitu kita kalau katalah kita berpegang dengan satu kefahaman ataupun satu keyakinan yang kita tak nak mengambil risiko lah. Dah ada ulama ni kata boleh tak boleh. Maknanya benda tu makruh lah, tak elok. Tapi ada yang kata boleh. Jadi kita pun ambil keputusan kita tak nak langsung. Namun begitu kalau kita pergi pula ke rumah orang, kita tengok ada orang gantung lah dia punya frame gambar keluarga, kita tak boleh lah dengan orang kata dengan nada keras kita mengatakan kamu yang apalah gantung gambar ni. Ini semua apa punya bid'ah ni kan. Lepas tu kita kata Nabi pesan, Nabi kata kalau rumah yang ada gambar ni malaikat tak masuk ni. Kan? Malaikat tak masuk. Itu berdasarkan hadis, kalau ada gambar ni memang malaikat tak masuk. Tetapi itulah yang saya sebutkan tadi, dia ada kategori-kategori dia. Sebab ulama membahagi-bahagikan, ada yang jenis gambar yang berbentuk, ada yang jenis dilukis sendiri kan. Tapi kalau gambar tu pokok, gunung ganang, itu tak apa. Tapi kalau yang jenis makhluk yang bernyawa ni tadi macam manusia, binatang, yang itu tak boleh. Majoriti kata tak boleh. Ada seorang dua je kata boleh. Kemudian yang jenis gambar yang di print ni tadi, ada ramai yang kata boleh. Namun ada yang kata tak boleh. Tapi kalau kita nak mengambil langkah untuk tak nak gantung langsung, sebagai tanda ihtiyati, dia panggil berhati-hati, kita langsung tak nak terlibat lah. Kalau boleh kita tak nak lah malaikat tak nak masuk rumah kita, malaikat rahmat. Jadi kita ambil keputusan tak nak gantung. Tapi kalau ada orang yang gantung, kita tak boleh nak kecam dia. Pasal apa? Ada pandangan mengatakan boleh. Kan? Kita tak boleh berpegang dengan pandangan yang keras, bahawasanya kita mengata dia tu buat benda yang haram. Sedangkan benda itu di tahap kita kata makruh. Ada ulama yang kata boleh, jadi dia mungkin nak berpegang dengan yang itu. Itulah maksudnya. Okey. Soalan dah sampai yang terakhir dah ni Ustaz. Oh ya ke? Soalan yang last. Itulah. Kenapa membela anjing dilarang? Semua soalan ada berapa yang orang tanya? Ada lebih daripada 10, tapi tu sebab kesuntukan masa.
Okey, yang itu kita carry forward lah Itu carry forward je tu. Oh, soalan yang ke-10, Kenapa membela anjing dilarang? kenapa bela anjing ya? Oh, ini pun soalan ni berat juga ni ya. Dia melibatkan perbahasan lah, perbahasan ulama yang panjang juga. Sebab berdasarkan hadis juga, dia macam nombor tadilah. Nabi ada sebut juga malaikat tak masuk rumah yang ada anjing. Pernah ada satu riwayat ya, malaikat Jibril ni lambat datang. Lambat turunkan wahyu kepada Nabi. Dan rupanya salah satu sebabnya ialah di rumah Nabi, di bawah rumah Nabi tu ada anak anjing kalau tak silap. Ada anjing ke ada anak anjing. Jadi malaikat ni memang tak sukalah dengan adanya anjing. Ya. Namun begitu kalau kita tengok dari sudut hukum, membela anjing ni, memelihara anjing ni jika saja-saja, tak ada apa keperluan, itu tak boleh. Saja-saja. Tapi boleh kalau lah. ada keperluan di sini maksudnya untuk memelihara harta, nak jaga harta, nak jaga ternakan, nak jadi sebagai binatang buruan, ya, kemudian apa lagi, penunjuk jalan, itu disebut dalam kitab-kitab ya, ataupun dalam hadis sendiri, keperluannya ialah untuk memburu, jaga harta, yang menjaga binatang ternakan tadi, termasuklah menjaga harta tadi. Ya. Itu dibenarkan jika ada keperluan yang macam tu. Tapi kalau saja-saja kita harta pun tak ada, tak banyak harta, dan kita bukan seorang yang jenis memburu kan, kita pun bukan ada nak pergi ke mana nak minta suruh anjing tu tunjuk jalan. Sekarang ni dah ada tulis kan, dah ada apa ni, Google Map tu, Google Map. GPS. Jadi kalau tak ada keperluan saja-saja tak payah. Tak payah. Sebab apa? Sebab dia ada hukum tertentu yang melibatkan anjing ini, yang dia merenyahkan, meremehkan kesan bekas jilatan anjing. Itu kena disamak ataupun disertu, apa panggil istilahnya kan, nak kena samak. Jadi dia akan merumitkan kita. Sebab anjing ni dia akan kencing, buang najis lah, apalah kan. Dia akan jilat. Jadi kerja-kerja nak membersihkan itu satu kerja pula. Kan? Kalau jilatan kucing itu tak apa. Kan, tak perlu nak disamak. Samak di sini maksudnya nak kena dibersihkan dengan air tanah. Kan? Banyak 6 kali ke 7 kali, lepas tu dibersihkan dengan air mutlak. Itu tak perlu kalau kucing. Tapi kalau anjing ni dia kena buat benda-benda tu kalau sanggup ya. Tapi biasanya memang kita takkan sanggup lah buat benda tu, sebab setiap hari dia akan kencing, dia akan menjilat air liur dia tu kan. Walaupun dari segi hukumnya kalau kita pegang anjing ni pula, ada pegang waktu kering, pegang waktu dia basah, lain dia punya ni. Walaupun ada ketikanya boleh, ada ketikanya tak boleh, tapi benda tu merenyahkan, merumitkan. Boleh kucing je lah kalau tak ada keperluan lah. Okey, setakat itu jawapan saya. Okey, terima kasih Ustaz. Tutup saya tutup dengan Jangan tutup dulu. Jangan tutup dulu. tutup lagi. Jangan tutup dulu. Ustaz promote lagi sekali yang pasal umrah tu. Mesti ramai yang nak tahu. Lepas tu Ustaz letak nombor telefon Ustaz kat chat. Baik, dekat chat ni boleh. Boleh. Saya boleh, maknanya saya tekan di ruangan komen lah. Di ruangan dia tulis chat kat situ. Chat ni. Sekejap saya cari sekejap boleh? Okey. Sekejap je. Boleh Ustaz. Mahalah. Alang saya masukkan terus dia punya iklan ni. Masukkan iklan pun tak apa. Bagi siapa yang berminat boleh contact dengan Ustaz. Ataupun ada saudara mara, kawan-kawan ke yang nak buat umrah kan Ustaz kan, betul tak? Dekat ruangan chat. Tak apa, macam ni. Ustaz bagi nombor telefon Ustaz saya ni. Oh, ada chat. Ada okey. Okey. Apa jadi kat sini? Oh, tu. Okey. Itu dia. Sekali lagi saya war-warkan, saya ulang sihat.
saya akan pergi umrah pada 17 hingga 28 Disember, 12 hari 10 malam bersama dengan syarikat Darul Mubarak Travel and Tours. Ini bukan scam tuan-tuan ya. Ini betul-betul. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ya, insya-Allah. Jadi package yang saya ambil ni package selesa. Dia bukan package yang premium tu lah, bukan yang paling mahal. Namun begitu sekarang ni hotel yang kita pilih, yang kita dapat ni ialah hotel yang dekat lah, 200 meter, 150 meter, tak jauh. Dan di belakang, kalau tuan-tuan boleh search lah, boleh google juga lah di mana hotel Makarim Ajiat ni kan, dekat belakang Safwa Tower tu saja. Hotel yang paling dekat tu hotel yang menara jam tu, dia panggil Safwa Tower tu. Ini kita dekat belakang tu je, tepi tu je, tak jauh. Dekat je lah. Kalau yang paling dekat biasanya dia tulis 50 meter. Kira turun-turun hotel tu dah terus nampak masjid lah. Kan dalam 50 meter je. Alah, apalah sangat, 100 meter, 150 meter kan, bukan jauh pun. Lagi banyak kita melangkah, lagi banyak pahala. Kan? Kata Nabi, gugur satu dosa, dapat satu pahala, diangkat satu darjat. Lagi jauh, lagi banyak langkah, lagi banyaklah pahala kita, lagi banyaklah dosa digugurkan, lagi banyaklah darjat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi ganjaran pahala ni berdasarkan kesusahan dan kepayahan kita untuk mengerjakan ibadat tersebut. Namun begitu bagi orang yang kaya, yang banyak duit, yang mungkin uzur, dia nak bagi senang, dia punya ibadah dia dan dia pun mampu, tak ada masalah. Cuma package yang saya ambil ni 7,890, itu pun ada yang kata dah mahal dah tu. Satunya selepas PKP ni memang harga pun naik disebabkan SOP ni lah. Kemudian bulan 12 tu cuti sekolah. Kebiasaannya tiket pun naik harga bila cuti sekolah. Jadi saya rasa dalam tempoh 2 tahun ni kita pun dah kumpulkan duit dah kan. Dah berkepuk orang kata duit tu. Kan, bawah tilam, bawah katil semua tu kan. Jadi gunakan duit tu lah yang mungkin kita dah plan untuk pergi umrah. Jadi saya rasa mungkin lebih mudah pasal kita dah kenal kan. Kita pun dah jadi warga Hemiko lah. Warga Hemiko. Kan? Jadi saya rasa lebih mesra nanti, lebih mudah untuk saya uruskan tuan-tuan dan puan. Jadi boleh kontak saya. Boleh kontak saya, ada lagi dalam 10 kekosongan lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. Dan umur. Mungkin ada yang kata, Ustaz saya nak bawa satu keturunan lah. Saya nak bawa satu keturunan. Anak saya semua saya nak bawa. Buat masa ni SOP-nya umur 18 tahun ke atas. Maknanya anak kita yang kecil-kecil tu kita tangguhkan dululah. Kita bawa nantilah kemudian. Masa terdekat ni. Dan saya rasa memang sangat-sangat perlu untuk kita pergi pada waktu ini sebab orang pun tak ramai sangat lagi. Kan? Tapi cuti sekolah ni mungkin ramai. Kemudian satu kelainan lah kita kata selepas 2 tahun kita melalui fasa pandemik, fasa PKP yang sangat memenatkan, menyakitkan, meresahkan kita. Meresahkan. Jadi inilah masa untuk kita rilis. Kita bertemu dengan Allah di Baitullah, di makam Nabi, di Masjid Nabawi, di Raudah, kan? Mungkin itu pun salah satu cara juga untuk kita berdoa, mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah bukakan balik pintu-pintu rezeki kita dalam bisnes kita ni kan. Betul. Kita korbankan sedikit dalam 7,000 ni, tapi nanti Allah gantikan dengan rezeki yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi, kan? Amin. Jadi boleh kontak saya seberapa segeralah, insya-Allah. Ustaz, ni nombor telefon Ustaz tak ada lah kat sini. Boleh Ustaz cakap saya type. Itu tak cukup. Tak cukup, dia mesej dia tak cukup loading. Dia tak cukup paste. 01 12 okey 462 58 12 012 462 5812. Siapa yang berminat boleh kontak Piyoyo. Tak ada 462 5812. InsyaAllah saya sendiri akan pergi dan saya akan bersamalah dengan jemaah sepanjang
mengerjakan umrah ni, insya-Allah. Upah haji, upah umrah, upah umrah ada Ustaz. Oh, upah umrah tadi Umrah akikah kan? upah umrah 500 tapi saya ambil 400. Mungkin ada yang tak nak pergi tapi dia nak buatkan untuk ibu bapanya, keluarganya yang dah meninggal, yang belum buat umrah lagi ataupun yang uzur. Jadi saya boleh tolong buatkan. Saya sendiri akan buatkan umrah tersebut. Kemudian kalau yang nak buat akikah tadi di Mekah 450 untuk anak kecil yang masih. Tapi kalau yang dah tua-tua tak payahlah. Akikah dah tua lah. Ya. Akikah 450. Akikah. Okey. So kat sini upah umrah 400, akikah 450. Betul tak Ustaz? Betul. Betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Amirul. Siapa yang berminat boleh contact PUYOP kita. Jadi ada saya nombor minta kat situ. ampun, minta maaf jika ada salah dan silap di atas penjelasan saya tadi. Saya tak kata jawapan saya itu dah memang tepat. Boleh rujuk lagi kepada guru-guru yang lain. Tapi berdasarkan ilmu yang sedikit yang saya ada, itulah jawapan yang mampu saya sampaikan. Okey. Terima kasih banyak kepada Ustaz Yop atas jawapan yang telah diberi dengan 10 soalan yang tersedia. Okey, kita jumpa di siri yang keempat pula Ustaz Yop. Tunggu. Boleh. Tunggu poster dan juga konten tadi daripada Amirul pun dah bagi nombor telefon. Maknanya kalau adalah kemusykilan yang lain siapa-siapa tak apa kan. Pun boleh juga kalau tak nak tunggu time mata ni kan. Kalau tak nak tunggu time mata. Saya free tu saya jawab Ustaz akan jawab. Okey. Cun. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama, jumpa lagi.